Pulau Pinang keseluruhannya kita ada 664 cawangan. 664 cawangan, 90%, 92% to be exact, dah selesai mengadakan mesyuarat. Baki 8% dari cawangan tu tak ada mesyuarat kerana kekurangan ahli dan tak cukup quorum. Dan cawangan-cawangan ini lebih kepada bahagian-bahagian terletak di bandar. Ini adalah kerana apabila proses pembangunan berjalan lama, mereka meninggalkan cawangan asal untuk berpindah ke tempat kerja lain di Kedah, di Perak dan sebagainya, tapi ahli masih kekal ahli di Pulau Pinang. Jadi oleh yang demikian mereka tak ada lagi kediaman di situ. Apabila tak ada lagi kediaman, lama kelamaan cawangan itu tak dapat memenuhi kerana untuk kali ini kita lebih strict dari segi quorum dan juga kena ada scanner untuk ahli dan sebagainya. Dan kita dapati ahli-ahli di kawasan bandar berkurangan, terutama di Pulau Pinang, di mana kawasan-kawasan kampung tradisi dahulu, ya, kawasan-kawasan kampung yang dulu jadi cawangan UMNO sekarang ini telah pun diroboh dan dimajukan dengan pembangunan apartmen, kondominium dan sebagainya. Oleh itu banyak penduduk asal, banyak mereka-mereka yang dulu duduk di cawangan tu berpindah bekerja tempat lain. Tapi dia tak merupakan satu jumlah yang besar, cuma 8% saja. 8% keseluruhan, saya ingat tak sampai dalam 40 cawangan itulah yang tak dapat mesyuarat. Kita lihat ya daripada segi cawangan-cawangan yang bermesyuarat, nampak satu keadaan di mana semangat mereka tinggi. Walaupun mereka sedar bahawa UMNO bukan lagi parti yang memerintah di Pulau Pinang, tapi mereka turut berbangga kerana hasil usaha mereka, hasil perjuangan mereka, kerajaan persekutuan masih lagi diterajui oleh UMNO. Oleh yang demikian, mereka datang ramai-ramai untuk mesyuarat cawangan. Dan apabila mesyuarat berlangsung, kita dapat lihat ya, di beberapa tempat yang saya hadir untuk melihat perjalanan mesyuarat cawangan, kerana kita dah buat mesyuarat serentak secara kelompok untuk merasmikan, jadi kita tak pergilah ke cawangan, tapi waktu-waktu yang terluang saya pusing-pusing juga lihat mesyuarat cawangan berlangsung. Dan saya lihat ya, perkara-perkara yang menyentuh perasaan saya sebagai pengurusi perhubungan. Yang pertama, saya lihat beberapa orang yang datang dengan kursi roda. Okay? Saya lihat beberapa orang yang datang bertongkat, dan saya lihat beberapa orang yang datang dalam keadaan uzur. Jadi kalau orang yang bertongkat, berkursi roda dan uzur mempunyai semangat juang yang tinggi untuk terus menghadiri mesyuarat agung yang pada mereka satu kemestian pada ahli parti yang setia, itu adalah satu petanda bahawa perjuangan yang mereka warisi ini akan disambut oleh anak muda yang teruja melihat orang tua yang tak ada upaya lagi, dan bukan nak tanding ketua cawangan pun, ya, bukan nak tanding ketua wanita pun, tapi hadir juga nak menunjukkan semangat. Dan itulah yang saya cukup tersentuh melihat semangat orang-orang dulu, ya, semangat mereka-mereka yang warga emas, walaupun dalam keadaan uzur, walaupun dalam keadaan tidak ada kepentingan apa-apa, tapi masih mahu meneruskan perjuangan dan mahu menunjukkan contoh yang baik pada anak muda supaya perjuangan ini dapat mereka warisi. Jadi menjawab dengan soalan Lina, walaupun kita kalah di Pulau Pinang, kita perlu ingat walaupun kita berdepan dengan kerajaan negeri Pulau Pinang yang merupakan kerajaan DAP yang kuat, walaupun kita berhadapan dengan negeri yang de facto ketua umumnya Datuk Seri Anwar adalah pimpinan yang datang daripada Pulau Pinang, Setiausaha Agung DAP datang dari Pulau Pinang, dan juga PAS mempunyai satu setup yang cukup hebat juga di Pulau Pinang. Kita berhadapan dengan mereka dan kita masih mengekalkan jumlah kursi yang sama di tahun 2008 dengan 2013. Kalau dulu kita ada 13 kursi, sekarang kita masih kekal 13 kursi. Cuma yang bezanya dulu 13 kursi, 11 DUN, 2 parlimen. Sekarang ini 10 DUN, 3 parlimen. In fact, kita ada pertambahan yang lebih bermakna kerana daripada 2 parlimen kita tambah 3 parlimen. Dan bila kita tengok kursi yang UMNO bertanding ini di Pulau Pinang, kita menang 10 daripada 15. Maknanya 2/3. Kita menang 3 daripada 5 parlimen. Maknanya itu juga 2/3.
Jadi kalaulah Pulau Pinang ni ada jumlah kerusi yang sama seperti negeri Pahang, Terengganu, Kelantan, mungkin kita akan dapat 2/3 juga. Tapi yang menjadi kesalahan kita adalah parti-parti komponen kita, gerakan, MCA, MIC yang sepatutnya menyumbang kerusi 25 yang mereka pertandingkan dan 8 parlimen yang mereka pertandingkan, mereka gagal menyumbang sebarang kerusi. Maknanya kosong daripada 25 dan kosong daripada 8. Itu yang menyebabkan kita jadi pembangkang. Kita sebenarnya telah meletakkan bahagian kita, maknanya dapat 2/3 daripada kursi yang kita pertandingkan. Cuma parti komponen perlu bergerak lebih keras, lebih bersemangat untuk mendapat sokongan kaum Cina dan India. Jadi di bawah mesyuarat cawangan ni satu fenomena yang menarik. Ramai yang datang kali ini berbanding dengan dulu kerana ada pertandingan, ya, pemilihan ketua cawangan, jawatankuasa dan sebagainya. Jadi ramai yang datang, dan bila datang tu mestilah ada pertandingan. Ramai, dan bila ada pertandingan tu masing-masing ajak kawan-kawan, masing-masing ajak saudara mara. Jadi dia jadi satu perhimpunan keluarga yang menarik. Dan saya tak lihat di mana-mana bahagian ada ketegangan ataupun ada pertengkaran atau perkara-perkara yang tidak diingini. Dia lawan dalam keadaan cukup simbolik. Macam contoh bila 200 orang hadir di satu cawangan yang saya hadiri tu, dapat kita lihat suasana tu, separuh tu sokong calon A, separuh lagi tu penyokong calon B untuk bertanding ketua cawangan. Satu keadaan yang demokrasi yang hidup. Jadi apabila saya diminta bagi ucapan, saya bagi tahu cadangan saya macam inilah. Dua-dua pihak ramai penyokong. Jadi apa kata kalau kita buatkan pemilihan ini, siapa yang menang jadi ketua cawangan, siapa yang kalah tu automatik jadi timbalan. Jadi tak payahlah dia ada rakit nombor 1, rakit nombor 2. Jadi kalau ada rakit ni, mungkin yang menang ketua cawangan tu juga akan menang naik ketua cawangan, dan mungkin akan jawatankuasanya juga ikut turut serta dengan dia. Jadi kita ambil separuh daripada kumpulan itu untuk memegang jawatan. Tapi apabila saya bagi cadangan dan terima langsung, dan kebetulan bila pemilihan dibuat, satu calon tu dapat 100 undi dan satu lagi calon dapat 90 undi. Jadi yang 90 undi jadi timbalan ketua cawangan. Jadi demokrasi itu hidup, segar, dan tidak ada rasa macam bermasa muka. Maknanya yang kalah dapat timbalan, yang menang dapat ketua. Pasal ini cara angkat tangan. Macam dalam pemilihan bahagian ni senario yang berbeza lah, pasal kita buat undi secara bertulis. Saya buat kajian secara sendiri, berapa ramai sebenarnya yang layak bertanding presiden dan timbalan presiden. Apabila saya buat congak, saya dapati seluruh negara tak kurang daripada 15,000 orang layak untuk tanding presiden, dan tak kurang daripada 15,000 orang layak tanding timbalan presiden, kerana mereka memenuhi syarat minima menjadi jawatankuasa bahagian sepenggal. Jadi apabila saya lihat balik berapa penggal yang lepas dan berapa ramai yang dibarui jawatankuasa setiap kali pemilihan, dan berapa jangka hayat orang yang aktif, saya dapati dalam keadaan sekarang, sekurang-kurangnya seluruh negara ada 15,000 orang yang mempunyai kelayakan bertanding presiden dan timbalan presiden. Tapi inilah satu parti yang matang. Daripada 15,000 yang layak ni, tak ada seorang pun yang hantar borang untuk bertanding dengan presiden dan timbalan presiden. Dengan kata lain, kalau ahli UMNO nak tunjuk protes, kerana mustahil presiden boleh penuhi hasrat semua orang, mustahil timbalan presiden dapat disenangi oleh 100% ahli. Tentu ada ahli yang tak puas hati, tentu ada ahli yang mungkin ada permintaannya tak dipenuhi, mungkin ahli yang rasa kecewa atas apa-apa sebab dalam perjuangan. Jadi dia tidak mengelak mana-mana calon untuk isi borang, hantar pada ibu pejabat dan bertandinglah presiden. Tapi tak ada. Kenapa tak ada? Nak kata orang takut dalam negara kita ni, ramai yang berani, tapi yang menjadi penting sekali, mereka sayangkan UMNO. Itulah signifikasinya, mereka sayangkan UMNO, dan mereka tak mahu lihat pemimpin nombor 1 dan nombor 2 dicabar. Apabila dicabar, ada pertandingan, tentulah ada alternatif pemilihan, dan akan ada berbagai perkara yang kita tidak akan senangi dalam pertandingan yang meletakkan satu keadaan yang serba salah pada ahli. Pada saya, saya lihat jawatan Presiden UMNO
dan jawatan timbalan Presiden UMNO itu adalah sacred, suci, seolah-olah macam satu jawatan yang ada aura dan kesucian kasih sayang ahli pada parti. Macam orang muda, siapa-siapa dulu pernah bercinta selalu sebut cinta itu adalah suci, adalah sacred, benda yang tidak boleh dinodai. Jadi kita ni dalam parti, apabila kita jadi ahli parti, satu benda yang perlu kita serap dalam hati kita adalah kasih sayang kita kepada parti yang kita cintai. Apabila kita sayang, kita tak naklah bapak kita dan mak kita, dua orang utama dalam perjuangan ni, kita sentuh dan letakkan dia untuk dipertandingkan. Kerana mereka mempunyai track record yang baik. Mereka telah bawa parti kita untuk memerintah semula negara ini. Walau apa saja orang cakaplah. Dari segi popular vote ke, dari segi kursi parlimen ke, sebagainya. Tapi pembangkang kempen Bagai Nak Rak PRU 13 seolah-olah mereka akan memerintah negara kita. Dan banyak blog, banyak Facebook, banyak Twitter dan banyak juga political pundits yang pemerhati-pemerhati politik yang menyatakan bahawa kerajaan Barisan Nasional akan jatuh. Tapi despite all odds, walaupun dihina, walaupun dicaci, dikhianati, difitnah dengan media alternatif yang banyak bagi dorongan kepada pembangkang, tapi kita dapat pertahankan kerajaan ini. Datuk Seri Najib, Presiden parti kita, dapat pertahankan, dan kursi UMNO dapat dipertambahkan dari dulu. Kalau dulu ada 79, sekarang ni ada 88. Kita tambah pula kursi UMNO. UMNO masih kuat. Kecuali lah kalau macam dulu kita patut 79, tiba-tiba kita tinggal 50. Mungkin melihatkan pimpinan itu lemah. Tapi kalau kursi kita bertambah, dia tidak menambahkan kelemahan, malah menambahkan kekuatan. Tapi sama juga senario macam di Pulau Pinang. Presiden parti dan timbalan Presiden parti berhadapan dengan keadaan di mana parti MCA, Gerakan, MIC dan komponen parti lain tidak dapat menambah lebih jumlah kursi yang mereka tandingi di tahun 2008. Pada saya, pertandingan di peringkat naik presiden adalah sesuatu yang telah dijangka. Kita ada 6 orang yang bertanding. 3 orang ni naik presiden lama, orang semua kenal, dan 2 lagi calon adalah bekas naik presiden yang bertanding semula, dan seorang lagi adalah muka baru yang ingin menawarkan diri sebagai naik presiden, dan dia juga adalah pengurusi perhubungan dan menteri besar. Jadi naik presiden ni satu kategori yang tak ada calon yang perlu ukur badan sendiri, tak adalah, maknanya semua kita kira layak lah, dan semua kawan. Dan setakat ini yang menarik hati ni, saya dah bergaul dengan banyak kawan-kawan. Tak ada satu calon pun yang datang jumpa saya bercerita burukkan yang lain. Maknanya dia cerita apa dia boleh buat, apa dia dah buat, dan dia kata semua kawan-kawan kita bertanding peringkat keluarga lah. Tak ada lah kata kopi dia aku yang ini semua, tak boleh. Memang itu cantik. Dari segi majlis tinggi pula, dulu waktu saya bertanding, saya dapat nombor 5 majlis tinggi di tahun 2009. Waktu itu ada 51 orang yang bertanding. Tahun ini 64. Jadi saya sebenarnya terkejut yang bertanding ini 64, kerana dibuka begitu luas. Saya fikir kalau dulu 51 sekurang-kurangnya, sekarang ni mungkin 200 ke 150 ke, kerana siapa boleh tanding MP. Tapi tidak, maknanya dulu 51, sekarang 64. Beza tak banyak, sikit je, beza 10 orang lebih je. Dan ini adalah satu fenomena yang baik. Dan apabila saya melihat senarai mereka yang bertanding di peringkat majlis tinggi ni, saya lihat kebanyakan mereka lah, saya rasa mungkin 80% kot adalah mereka-mereka yang memang sewajarnya bertanding.